dan kemudian mereka balik pulang ke rumah disebabkan kos yang tinggi sebagainya, dan maka rumah itu tinggal rumah kosong, mereka buat wakaf. Kalau tuan-tuan nak datang umrah, nak save budget, main backpackers, tak mau duduk hotel, nak duduk di rumah wakaf boleh. Boleh tinggal di rumah wakaf. Kita dah ada visa 3 bulan. Visa 3 bulan boleh duduk Mekah 3 bulan straight. Datanglah bulan Ramadan ni. Rumah wakaf tu terletak tuan-tuan dekat situ. Dalam ketiga ini, kita akan sampai ke satu kawasan perumahan. Itu rumah wakaf, free duduk. Ada dapur, ada bilik, ada aircon dan sebagainya. Tapi bagilah sikit, nak bayar duit elektrik tu free ke mana boleh. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, inilah dia dipanggil sebagai Bukit Ajiat. Bukit apa? Bukit Ajiat. A-J-Y-A-D. Ajiat. Ajiat ni lah tuan-tuan, bukit Ajiat ni lah yang disebutkan oleh Nabi kita SAW pada akhir zaman nanti akan keluar seekor binatang di bawahnya bernama Dabbatul Ard. Dabbatul Ard, apabila dekat dengan hari nak kiamat, ada seekor binatang besar macam kucing. Tanduk dia mencecah awan. Dia akan keluar di bawah bukit ni. Bukit akan terbelah dua, akan keluar binatang bernama Dabbatul Ard. Dabbatul Ard ni dia akan cop di atas dahi setiap manusia pada masa itu. Siapa yang beriman, siapa tak beriman. Setiap manusia dia akan jumpa, dia akan cop. Kenapa dia cop? Kerana apabila dia cop, orang ni beriman, orang ni tak beriman. Setelah mana beberapa tahun selepas itu akan keluar satu angin daripada sebelah negeri Yaman. Angin itulah yang akan mematikan orang-orang yang mukmin ataupun sebaliknya. Itu cerita akhir zaman. Setelah mana keluarnya Imam Mahdi, keluarnya Nabi Allah Isa AS, Dajjal dibunuh, Imam Mahdi akan dibai'ah di Kaabah. Tuan-tuan, Imam Mahdi akan zahir di Kaabah pada hari Jumaat. Khatib baca khutbah yang pertama tak mampu nak teruskan khutbah. Dia muntah darah, dia turun, ganti khatib khutbah Jumaat yang kedua. Lepas tu dia muntah darah, ganti kepada khatib yang ketiga. Khatib yang ketiga pun muntah darah. Akhirnya turun, orang tolak Imam Mahdi naik jadi khatib khutbah Jumaat pada hari Jumaat. Setelah selesai mana solat Jumaat, Imam Mahdi akan dibai'ahkan, akan dibuat ikatan sumpah setia ramai-ramai di depan Kaabah di antara rukun Hajar Aswad dengan makam Ibrahim. Tuan-tuan, antara rukun Hajar Aswad dengan makam Ibrahim, di situ ada 70 kubur para nabi. Nabi-nabi dulu dikuburkan di situ. Kalau tuan-tuan perasan, kita sudah tawaf tu lebih kurang dalam 15 meter, 10 hingga 15 meter daripada pintu Kaabah, kita akan terpijak satu bulatan besi. Itulah dia tanda di bawah tu ada telaga Zam-Zam. Inilah dia dipanggil sebagai Bukit Ajiat. Kita banyak tuan-tuan juga burung merpati di tanah haram Mekah Al-Mukarramah. Burung merpati ni tuan-tuan tidak boleh, haram, tidak boleh secara adabnya kita sergah dia, kita menakut-nakutkan dia, mengurangi adab kita di tanah haram Mekah Al-Mukarramah. Burung merpati dalam bahasa Arab disebut sebagai hamamat, untuk kepada burung merpati tanah haram. Kita akan jumpa banyak burung merpati sama ada di Mekah ataupun juga di Madinah Al-Munawwarah. Terdapat kalau kita nak cakap gambar bolehlah, tapi dalam contoh dia itu disebutkan oleh kitab-kitab ulama yang berada di tanah Mekah Al-Mukarramah. Kita tengok ini istana raja. Istana raja di sini istana dan juga hotel bagi VVIP. Kalau PM kesayangan kita kan tapi Datuk Seri Bandar Kamai kan, malam di sini lah. Ada kita tidur macam kita di Raja Safar ni, walaupun hotel kan tak ada sini tempat raja. Ada pintu yang terbuka, pintu hitam yang tengah tutup tu. Yang sedang tutup tu, itu pintu keluar masuk Imam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram dia akan datang dari luar. Rumah dia daripada luar, dia akan masuk kereta dia ke pintu yang terbuka lah. Dia terbuka dan tutup. Kemudian dia akan keluar, ada satu pintu kecil dekat sebelah tempat sebelum kita sampai ke tempat sa'i, ada satu pintu besi sebelah kanan. Kalau kita lalu dari sini, itulah dia keluar pintu masuk dan keluar imam nak masuk ke masjid. Jadi daripada luar dia akan masuk ke sini, daripada sebelah dalam ni nak keluar ke masjid, dia ada satu connection pintu. Kita boleh tengok. Nanti halau balik nanti kita akan tengok pintu tu. Setelah mana kita nak balik selesai daripada kita ziarah pagi. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bukit ini, istana ini dibina di atas bukit. Kalau tuan-tuan perasan dia tapi kita tak nampak lah. Dia nak buat tembok dan sebagainya. Dia adalah sebuah bukit istana. Dia panggil sebagai Jabal Abi Qubais. Jabal apa? Jabal Abi Qubais. Orang Melayu dulu sebut Jabal Qubais.
Dia tak ada, bukan bunga Qubais dah. Daripada Jabal Abi Qubais, merujuk kepada seorang lelaki yang banyak buat binaan di atas tu. Jabal Abi Qubais inilah tuan-tuan sebenarnya apabila Allah Ta'ala menciptakan dunia ini, Allah Ta'ala ciptakan bumi, Allah Ta'ala pasakkan bukit yang pertama dalam dunia. Bukit yang pertama dalam dunia Allah Ta'ala pasakkan Jabal Abi Qubais. Jabal Qubais yang terletak di Mekah ni, bukit pertama, gunung pertama di dunia yang Tuhan pasakkan. Kata depan kita bagi Allah sekalian, kalau kita perasan Jabal Abi Qubais bukit ni terletak di dekat dengan tempat sa'i, dekat dengan Bukit Sofa. Bukit Sofa di mana tuan-tuan? Kita tengok ada berapa jalan kubah. Ramai tu bawah Bukit Sofa yang kita sa'i. Dia ada kubah itu bawah tu betul-betul di atas di bawah tu adalah Bukit Sofa yang kita sa'i tu tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan tengok Jabal Abi Qubais dengan Bukit Sofa ni, dia sekelas-kelas kapal. Dia hanya bergeserkan lorong kecil saja yang kita balik setelah mana kita selesai sa'i tu, kita dah balik ramai-ramai tu. Kita tengah-tengah tu saja ibarat membelah di antara Bukit Sofa dan juga Jabal Abi Qubais. Maknanya tuan-tuan, Bukit Sofa adalah sebahagian serpihan, qita'atun dalam bahasa Arab dipanggil, serpihan daripada Jabal Abi Qubais. Tuan-tuan, dua bukit yang terkenal yang Allah telah sebut dalam Quran. Bukit di tempat kita hebat macam mana pun Tuhan tak sebut dalam Quran. Tapi Sofa, Marwah Tuhan sebut dalam Quran. Kita Gunung Jerai, Gunung Ledang Tuhan tak sebut. Innal Ledang, Innal Jerai tak sebut. Innas Sofa wal Marwata. Jadi Bukit Sofa yang kita sa'i tersebut, Bukit Sofa merupakan serpihan daripada Jabal Abi Qubais. Okey. Bukit Marwah merupakan serpihan daripada Jabal Qu'aiqian. Q-U-A-I-Q-I-A-N. Sebut pun boleh terlihat tidak. Q-I-Q-I-An itu merupakan sebuah bukit yang terletak dekat dengan Bukit Marwah, serpihan. Tuan-tuan, dulu pernah berlaku orang berzina dalam Kaabah. Allah Ta'ala tukarkan mereka menjadi batu. Jadi batu tersebut, dulu orang tersebut, batu itu salah satunya diletakkan di atas Bukit Sofa, satu lagi atas Bukit Marwah sebagai peringatan. Sejak daripada kes perzinaan zaman dulu lah, zaman bila-bila tak tahu lah, zaman dulu lagi, apabila berlakunya perzinaan tersebut dalam Kaabah, disebabkan kejahilan masyarakat pada masa itu, Allah Ta'ala timpakan bala. Bala macam mana? Ada seekor ular yang sangat besar makan manusia. Dia tinggal dalam Kaabah. Selama 500 tahun Kaabah tak pernah dibuka. Dia duduk di bawah Kaabah. Kaabah tu duduk di timur Kaabah. Dia duduk di bawah Kaabah. Selama 500 tahun tak dibuka. Akhirnya dibuka oleh tuan Nabi kita, Abdul Muttalib, yang membuka semula. Dan Sayyidina Abdul Muttalib, datuk Nabi kita, dialah orang yang mula-mula membuat pintu Kaabah daripada emas. Pintu Kaabah daripada emas. Tuan-tuan tengok di tempat kita ni ada banyak kedai emas. Emas kita ni kalau kita cuba nak jual di sini, dia pun tak beli. Dia tak beli. Memang dilarang untuk kedai emas beli emas dari luar. Dia hanya nak bersaudi sahaja. Panjang kita bahas. Tuan-tuan depan kita nak bagi Allah sekalian. Kemudian tidak lagi kita akan bergerak menuju sampai ke belakang sana dan kita akan tengoklah, kita akan cerita sedikit. Kalau kita